Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan sekelas. Saya wakil daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tentang modul e-pembelajaran tata bahasa tingkatan 4 kata terbitan bahasa Melayu daripada kumpulan kami. Ini adalah ahli kumpulan kami iaitu saya Putra Hafiz, Menagal dan Hazira binti Ahmad Sultan. Baiklah, pertama sekali saya akan menyentuh dalam 1.0 iaitu pengenalan. Jadi e-pembelajaran merujuk kepada penggunaan media elektronik dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam pendidikan. E-pembelajaran juga dikenali sebagai pembelajaran elektronik atau pembelajaran jarak jauh, merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT untuk menyokong proses pembelajaran. E-pembelajaran juga telah digunakan pelbagai peringkat pendidikan dari sekolah rendah ke universiti. Di sekolah rendah dan menengah, e-pembelajaran sering digunakan sebagai alat bantu mengajar mata pelajaran seperti matematik, bahasa Inggeris atau sains. Itu yang lebih popular lah. Tapi dalam bahasa Melayu pun ada juga. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pada 1.1 iaitu penggunaan e-pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi, ada beberapa penggunaan e-pembelajaran di sini. So, yang pertama, bahan multimedia interaktif. Dalam e-pembelajaran boleh menyediakan bahan multimedia interaktif seperti video, rakaman audio, dan permainan interaktif yang boleh menarik minat pelajar dan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan. Seterusnya, pembelajaran pribadi. Platform e-pembelajaran boleh menawarkan pengalaman pembelajaran pribadi yang bersesuaian dengan keperluan dan kebolehan pelajar individu. Seterusnya, akses kepada pelbagai sumber. Platform e-pembelajaran boleh menyediakan akses kepada pelbagai sumber termasuk teks dalam talian, video dan bahan multimedia lain yang boleh menambah pengajaran bilik darjah tradisional. Selepas itu, fleksibiliti dan kemudahan. Jadi, platform e-pembelajaran boleh menawarkan fleksibiliti dan kemudahan, membolehkan pelajar belajar mengikut kadar mereka sendiri dan mengikut jadual mereka sendiri. Seterusnya, maklum balas masa nyata. Platform e-pembelajaran boleh memberikan maklum balas masa nyata kepada pelajar. Ini membantu mereka mengenal pasti bidang mereka, perlukan penambahbaikan dan menjejaki kemajuan mereka dari semasa ke semasa. Jadi seterusnya adalah dalam pembelajaran kolaboratif. Platform e-pembelajaran boleh memudahkan pengalaman pembelajaran kolaboratif, membolehkan pelajar bekerjasama dalam projek dan berkongsi idea dan sumber. Seterusnya, akses kepada bahan tulen. Platform e-pembelajaran boleh menyediakan akses kepada bahan tulen seperti artikel berita, video dan podcast yang boleh membantu pelajar mengembangkan kemahiran mendengar dan memahami pembacaan mereka. Seterusnya, gamifikasi. Platform pembelajaran boleh menggabungkan elemen seperti permainan seperti mata, lencana dan papan pendahulu untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan. Dan terakhir sekali iaitu realiti maya. Platform pembelajaran boleh menggunakan teknologi realiti maya untuk mencipta pengalaman pembelajaran yang mengasyikkan yang mensimulasikan situasi kehidupan benar. Itulah penggunaan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Baiklah, seterusnya dalam kandungan kami, yang pertama, 2.1 nota ringkas topik yang dipilih. So, topik yang kami pilih ialah tata bahasa kata terbitan tingkatan 4. Jadi, kata terbitan adalah kata-kata yang dibentuk dengan penambahan awalan, akhiran atau imbuhan kata dasar. Tata bahasa kata terbitan melibatkan pemahaman tentang jenis imbuhan peraturan penggunaan dan makna yang dihasil oleh imbuhan tersebut. Maafkan saya. Awalan yang sering digunakan dalam tata bahasa kata terbitan adalah seperti ber, me, pe, se dan lain-lain. Kata akhiran yang sering digunakan ialah akan, ai, an dan lain-lain. Dan kata sisifan yang jarang digunakan dalam tata bahasa kata terbitan adalah seperti el, dan lain-lain. Baiklah, tata bahasa kata terbitan juga melibatkan pemahaman tentang perubahan bunyi yang berlaku pada kata dasar ketika ditambah dengan imbuhan. Seterusnya,
2.2 penerangan tentang aplikasi atau perisian teknologi yang dipilih. Ada 2 topik ini, yaitu kelebihan aplikasi. Yang kami pilih adalah aplikasi Quizizz. Jadi kami akan membincangkan tentang 2 kelebihan dan kelemahan aplikasi Quizizz. Baiklah, ini adalah kelebihan aplikasi Quizizz. Kelebihan pertama adalah dalam interaktif dan seronok. Kelebihan 2, flexibility dalam pembelajaran. Kelebihan ketiga, penggradean auto. Keempat, penyelesaian kandungan. Dan kelima, kerjasama dan pertandingan. Baiklah, kita sentuh dalam kelemahan aplikasi Quizizz pula, yaitu jenis soalan yang terhad, kekurangan pilihan penyesuaian, ciri maklum balas dan penilaian terhad, kekurangan ciri kolaboratif, potensi untuk menipu dan analitis data terhad. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada 3.1 pembinaan modul mata pelajaran berasaskan pembelajaran. Jadi, 3.1 adalah kaedah menyediakan modul latihan. Baiklah, kaedah pertama sekali kita akan menetapkan objektif latihan pembelajaran. Pelajar akan diajar untuk mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan dengan betul mengikut konteks pembelajaran bahasa Melayu yang terdapat dengan pertolongan aplikasi teknologi di dalam pembelajaran. Itu objektif yang pertama. Lalu langkah seterusnya adalah dalam menentukan peserta yang sesuai dengan menggunakan aplikasi teknologi dalam pembelajaran. Jadi pelajar tingkatan 4 ini adalah segelompok individu yang bersesuaian dengan penggunaan aplikasi teknologi di dalam pembelajaran. Kerana guru dari generasi Gen Z yang telah membesar dengan teknologi di ujung jari mereka adalah bersesuaian. Baiklah, langkah seterusnya adalah menentukan format kandungan yang betul. Pembelajaran tertumpu kepada kandungan sambil memotivasikan pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dengan bahan dan memajukan pengetahuan dan kebolehan mereka memilih strategi pengajaran terbaik menjadikan pengajaran menjadi nyata. Selepas itu, kita akan mencipta rangka model latihan dalam talian. Baiklah, soalan-soalan terpilih akan dicatat dan disemak beberapa kali sebelum dimasukkan di dalam aplikasi pembelajaran yang terpilih, iaitu aplikasi Quizizz. Jadi akan dicatat, disemak berkali-kali untuk memastikan soalan itu bagus, betul, baru diaplikasikan dalam aplikasi Quizizz. Baiklah, seterusnya kita akan menguji peranti. Sebelum memulakan pembelajaran, aplikasi peranti akan diuji dengan menyimak kesediaannya apabila ia sudah dilancar untuk sesi pembelajaran. Selepas itu memuat naik dan melancarkan model latihan dalam talian kepada pelajar di sesi pembelajaran. Jadi akhirnya selepas sesi pemastian dan penambahbaikan dilakukan terhadap peranti aplikasi tersebut, lalu ia sudah bersedia untuk dilancarkan kepada pelajar di dalam sesi pembelajaran. Okey, seterusnya kita akan sentuh kepada kaedah pelaksanaan modul latihan. Ada 3, iaitu permulaan, aktiviti dan penutup. Baiklah, pada permulaan, pelajar akan mempelajari jenis-jenis imbuhan dan maklumat asas pembelajaran untuk mereka lebih mengenali topik yang akan dipelajari mereka melalui bacaan buku teks. Selepas itu, mereka akan disoal dengan soalan-soalan ringan mengenai ciri-ciri kata terbitan untuk memastikan bahawa mereka mengambil tahu apa yang mereka pelajari ketika sesi pelajaran yang sedang dijalankan. Dan setelah itu, guru akan mengagikan pautan Quizizz yang telah disediakan dan akan memulakan sesi aktiviti bersama peranti sekolah seperti di bilik komputer ataupun tablet sekolah. Jadi mereka mungkin berada di bilik ICT ataupun mereka akan meminjam tablet sekolah, lalu guru akan mengedarkan pautan aktiviti Quizizz kepada setiap pelajar. Seterusnya dalam aktiviti, selepas membuka pautan Quizizz yang disediakan oleh guru, pelajar akan diberikan masa untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan di dalam aplikasi tersebut. Pelajar diberi amaran yang tidak digalakkan daripada menipu jika mereka keluar daripada keseluruhan skrin untuk menavigasi ke atau membuka tab lain. Jadi aplikasi Quizizz ni dia mempunyai satu ciri-ciri yang
apabila pelajar cuba untuk keluar daripada soalan itu selepas mereka mengetik pautan tersebut, dia akan terus memberitahu pencipta pautan iaitu guru itu bahawa mereka telah keluar daripada pautan soalan. Jadi guru akan tahu apabila mereka keluar. Sebab itu dia akan memudahkan guru untuk mengetahui mana pelajar yang cuba untuk menipu. Jadi jika pelajar itu menukar tab semasa untuk mencuba menyelesaikan kuisis, pencipta pautan kerja tersebut akan dimaklumkan. Jadi selepas melaksanakan aktiviti tersebut, pendidik dan pelajar akan memeriksa jawapan yang diberikan satu persatu sambil membincangkan soalan besertakan jawapan yang sesuai dengannya. Dan akhir sekali pada peringkat penutup, selepas aktiviti selesai, guru akan merumuskan pembelajaran yang telah mereka lalui dengan pencampuran penyelesaian dan pertanyaan tentang pembelajaran dan akan memberikan pautan baru untuk pelajar menyiapkan di rumah. Jadi dengan menggunakan kuisis, guru akan senang untuk menyimak jawapan-jawapan pelajar kerana ia ada dalam peranti kuisis, dan dengan itu guru dapat mudah memberikan kerja-kerja kepada pelajar untuk mereka membuatkan sebagai rujukan peribadi atau pembelajaran tambahan di rumah, dan kerana itu kami memilih peranti kuisis. Akhir sekali iaitu 4.0 kesimpulan. Baiklah, dengan penyesuaian proses pembelajaran, strategi ini meningkatkan pembekalan bahan dan membuka potensi penuh pelajar. Maaf. Seperti yang dapat dilihat melalui pengaplikasian e-pembelajaran di dalam pembelajaran kata terbitan tingkatan 4 dalam laporan ini, ia dapat memudahkan bukan sahaja pelajar, namun guru di dalam sesi pembelajaran menggunakan aplikasi kuisis. Jadi kuisis, peperiksaan dalam talian berdasarkan permainan yang memudahkan aktiviti pengajaran berbilang pemain yang menarik dan membolehkan pelajar berlatih menggunakan peranti mereka, iaitu satu permainan pendidikan digital yang semakin popular. Jadi itu saja pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.